A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di dalam kuliah subuh An-Nadi pada hari ini, hari Ahad 7 Ogos 2022. Hari ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Ahmad Usni Abdul Rahman akan mengulangi rutin bulanan kita, iaitu kupasan ke atas surah-surah juzuk amma kitab tafsir Ibnu Katsir. Bagi memberkati majlis serta kita sama-sama mendapat keberkatan pada kuliah subuh pagi ini, kami raikan sekalian hadirin hadirat, ustaz dan juga ahli keluarga yang turut bersama dalam subuh pagi ini. Dan marilah kita sama-sama membukanya dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan itu, majlis mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Usni Abdul Rahman untuk menyampaikan kuliah beliau. Falyatafaddal mashkura. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, thumma alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Nabiina Muhammadin khairu man ijtaba, sallallahu alaihi wa ala alihi wa liman sara ala nahjihi واستنى بهديه وسنته إلى يوم الوفاء وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا يسر لنا ولا تعسر وأتمم لنا بالخير. Alhamdulillah, pertamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, limpah rahmat, inayah dan kurniaan Allah dapat sama-sama kita meneruskan kehidupan, menyambung permukiman kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan sekali lagi saya ucap terima kasih kepada An-Nadi, seterusnya kepada yang berbahagia Tuan Presiden Datuk Rizwan, sekalian para guru yang dikasihi dan dihormati, sahabat-sahabat dan alumni yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah pada pagi ini kita sambung perbincangan dalam Suratul Ma'un, dan sebelum kita meneruskan, kita mengambil terlebih dahulu macam biasa, kita nak tahu apakah nama Suratul Ma'un ini berdasarkan kepada perkara-perkara yang dikumpulkan dan dibincangkan oleh para ulama. Surah ini sebagaimana yang kita ketahui adalah surah Makkiyah dan ayatnya adalah 7 ayat, dan nama-namanya sebagaimana yang termaktub dalam kitab-kitab. Yang pertama sekali adalah Suratul Ma'un. Ini yang disebut sebagai asma' tauqifiyah ataupun nama-nama yang warid daripada Al-Quran sendiri, dinamakan sebagai Suratul Ma'un. Sebab Al-Ma'un ni maksudnya aun, al-aun, al-ma'un datang daripada perkataan al-aun, iaitu bantuan. Itu yang dulu grup al-ma'unah tu, ma'unah tu adalah maksudnya bantuan lah kan, bantuan. Jadi bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bantuan daripada manusia, bantuan daripada pihak yang lebih yang mampu memberikan bantuan, itu disebut ma'un. Dan al-ma'un itu adalah satu bentuk bantuan daripada harta ataupun benda ataupun perkara-perkara yang bersifat pinjaman dan sebagainya. Ini nanti kita akan bincangkan. Kemudian selain daripada itu, dinamakan juga surah ini dalam nama-nama yang diijtihadkan oleh para ulama, iaitu Ar-Ra'aita. Surah Ar-Ra'aita diambil daripada perkataan Ar-Ra'aita. Kemudian namanya juga disebut sebagai surah Ad-Din, iaitu implikasi daripada
pertanyaan Allah Ta'ala itu kepada Nabi Muhammad SAW, tidakkah kamu melihat orang yang mendustakan agama pada ayat yang pertama, ayat yang hujung sekali, perkataan yang hujung sekali iaitu ad-din, dan nama yang ketiga yang bersifat ijtihadi iaitu dinamakan surah ini suratul yatim, sebab antara isi kandungan utama dalam surah ini adalah membicarakan tentang perihal anak yatim ataupun perihal golongan yatim yang mana dinafikan dan juga diberikan layanan yang tidak baik oleh sesiapa yang menjaga mereka ataupun pihak yang mendustakan meninggalkan kesantunan kepada anak-anak yatim ini. Baik, yang seterusnya disebut surah At-Takdzib, surah At-Takdzib yang diambil daripada perkataan yukadzibu, perkataan yang menunjukkan sikap orang yang mendustakan agama. Jadi ini adalah antara nama-nama surah Al-Ma'un. Satu hadis yang maudhu' kita dah belajar dah baru ni. Hadis maudhu' ni adalah hadis yang fabricated, maksudnya direkayasa, dicipta, kemudian dikatakan itu adalah hadis Nabi SAW. Man qara'a surah Ara'aita ghafarallahu lahu in kana lizakati mu'adiyah. Siapa yang baca surah Ara'aita ni, Allah Ta'ala akan ampunkan dia sekiranya dia menunaikan zakat. Jadi kita orang zakat pun kita tak guna hadis ni untuk memberikan galakan, sebab hadis itu adalah maudhu'. Apabila kita membaca sesuatu hadis maudhu', maka kita seolah-olah merekayasa sesuatu yang datang daripada Nabi SAW, dan ini adalah sesuatu yang dilarang dan ditegah oleh Nabi SAW dengan hadisnya man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menipu dengan sengaja ke atas namaku, maka dia menempah tempatnya di neraka. Baik, ini adalah nama-nama surah yang boleh kita kongsikan, dan insya-Allah saya akan kongsikan slide presentation untuk pagi ini. Sekejap. Baik, nampaklah? Boleh nampak, correct? Boleh. Okay. Ada Ustaz, cantik. Kita pergi kepada ayat yang pertama ataupun kita baca keseluruhan ayat dulu. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'un, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailun lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Baik. Surah ini dimulakan dengan satu pertanyaan daripada Allah Ta'ala. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Apakah kamu tahu siapakah yang mendustakan agama? Soalan ini merupakan satu istifham yang disebut sebagai inkari, iaitu satu persoalan yang Tuhan tanya tapi tak nak jawapan daripada pihak yang ditanya. Okey, contoh kita kata macam kita ni lah, kita kita marah anak ataupun kita tengah geram dengan sesuatu perkara, kita menyatakan kegeraman, kemarahan kita itu dalam bentuk soalan. Contoh, kamu tak perasan ke? Kamu tak tahu ke? Kamu tak ingat SOP ke? Kamu tak ingat dia punya dia macam itulah. Maksudnya bukan nakkan jawapan. Di pertanyaan itu adalah pertanyaan untuk memberikan satu tanggapan kepada minda bahawasanya perkara yang disebutkan itu adalah perkara yang penting, yang orang yang bertanya itu akan menjelaskan. Jadi dalam hal ni ataupun orang yang bertanya itu tidak memerlukan kepada jawapan, tapi dalam kes ni Nabi SAW faham bahawasanya ini adalah satu pertanyaan yang Allah Ta'ala sebutkan untuk menjelaskan sesuatu, untuk menjelaskan sesuatu yang datang kemudiannya. Ra'aital ladzi yukadzibu bid-din. Apakah kamu tahu siapakah yang mendustakan agama, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Baik. Bila mana kita sebut bab mendustakan, menipu ni adalah sesuatu yang perkara yang memang tidak baik dan juga perkara yang memang sangat buruk implikasinya dalam kehidupan kita. Sebab Nabi SAW telah menjelaskan satu kaedah, iaitu kaedah itu kita ambil daripada hadis yang tertera dalam slide ini. Kebenaran membawa ke syurga ini, dia punya gist dia adalah kebenaran membawa ke syurga, pendustaan akan bawa ke neraka.
Okey. Kebenaran membawa ke syurga, pendustaan bawa ke neraka. Iyyakum wal kadhiba, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar wa innal rajula la yakdhib wa yataharra al kadhib hatta yaktuba 'inda Allahi kadzdzaba. Wa 'alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ila al-birri wa innal birra yahdi ila al-jannati wa innal rajula la la yasdiqu wa yataharra sidqa hatta yaktuba 'indallahi siddiqa. Okey. Kata Nabi SAW, iyyakum wal kadhib, hendaklah kamu berhati-hati dan menjaga diri daripada melakukan penipuan. Sesungguhnya penipuan itu memberi ataupun membawa kepada kerosakan dan kerosakan dosa dan seumpamanya, dan dosa-dosa ini akan membawa kepada neraka, dan sesungguhnya seseorang itu akan menipu dan menjaga dan akan terus menipu. Ini yang implikasi yang Nabi sebut. Bila seorang tu dah start menipu, wa yataharral kazib, dan dia akan cuba untuk menipu sepanjang masa. Dia akan cuba untuk menipu dalam sepanjang aktiviti hidup dia. Hatta yaktuba 'indallahi kadzdzaba, sehinggalah dia ditulis di sisi Allah dia ni seorang yang menipu. Wa 'alaikum bisidqi, dan hendaklah kamu menjaga. Iyyakum tadi tu, atas depan tadi tu Nabi kata hati-hati, jangan sekali-kali kamu menipu. Wa 'alaikum, dan hendaklah, yang ni satu motivasi daripada Rasulullah, satu arahan dan juga tegah ajakan. Nabi kata hendaklah kamu berada dalam kebenaran. Sesungguhnya kebenaran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan ini akan membawa kepada syurga, dan sesungguhnya seorang itu berada dalam keadaan benar dan menjaga kebenaran serta berusaha untuk menjadikan kebenaran itu sebagai paksi hidup dia, sehinggalah Allah Ta'ala tuliskan dia itu sebagai seorang yang benar. Okey, ini adalah manfaat ataupun implikasi daripada dua benda yang saling bertentangan, iaitu kebenaran dan juga pendustaan. Kebenaran, pendustaan itu satu hal, kebenaran itu adalah satu hal. Benar dan dusta ini adalah dua perkara yang sering mendominasi dunia. Dunia hari ini banyak sangat pendustaan, sehingga kebenaran itu pula terlihat jelek dan juga terlihat pelik. Orang yang tak berdusta, orang kata semua orang menipu hari ni, semua orang tipu chat, semua orang tipu claim, semua orang tipu, engkau aja tak buat, engkau asing. Ya, benar. Agama ini akan asing pada akhir zaman ini dan kembali dagang, kembali asing. Sebab apa? Sebab orang dah tak biasa dengan prinsip-prinsip agama, sehingga melupakan dan meninggalkan prinsip agama dalam hidup. Baik. Sebab itu Nabi SAW sebut, ini Allah Ta'ala sebut, yukadzib biddin, iaitu orang yang mendustakan agama. Dia mendustakan agama. Maksudnya ad-din ni ada ulama sebut mendustakan akhirat, sebab yaumuddin, disebut juga hari akhirat adalah yaumuddin. Digunakan juga iaitu mendustakan agama, yakni mendustakan Islam dia, mendustakan iman dia. Sebab orang yang beriman tidak akan melakukan sesuatu yang mencalar dan juga menafikan keimanannya. Jadi as-sidqu, sadaqah itu, kalau kita tengok dari sudut sadaqah, orang yang benar itu adalah orang yang membenarkan iman dia. Tapi orang yang menipu adalah orang yang menipu atas nama imannya, ataupun menipu imannya sendiri, ataupun menipu agamanya sendiri. Maka itu adalah sesuatu yang dicela oleh agama. Baik, kita pergi kepada ayat yang kedua. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka itu adalah orang yang meninggalkan kebajikan kepada anak yatim. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Nabi SAW menunjukkan dua jarinya macam ni. Nabi kata, aku dan penjaga anak yatim akan berada di syurga seperti ini, seperti dua jari ini. Maksudnya dekat. Nabi SAW memberi isyarat menunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Isu menjaga anak yatim ini sesuatu yang penting untuk kita teladani dan juga kita tekuni. Bagaimana Nabi SAW pada zaman baginda, anak-anak yatim ini dijaga di rumah-rumah pemilik ataupun di rumah orang yang mengambil anak yatim ini sebagai keluarga. Dia dijaga di dalam suasana kekeluargaan, di dalam rumah para sahabat. Tetapi pada hari ini telah bertukar konsepnya menjadi sekolah anak yatim, institusi dan sebagainya. Tidaklah dikatakan perkara ini salah, tetapi ia sebenarnya
boleh menimbulkan perkara-perkara, dia ada pro dan ada kontranya. Dia ada perkara yang baik yang boleh yang baik jika diuruskan dengan baik, dan ada juga pusat-pusat anak yatim yang diuruskan secara tidak jujur oleh mereka yang menguruskannya. Dia termasuk juga dalam hal ni. Walaupun dia jaga tapi dia tak jaga kebajikan. Walaupun dia nampak macam jaga, nampak macam ni, tapi dia bukan jaga, dia bukan dia macam bela, dia macam pelihara. Kalau kita pelihara binatang pun, kalau kita bela binatang pun, kita jaga kebajikan dia, apatah lagi manusia. Tetapi ada insan-insan yang tega menggunakan anak yatim ni sebagai batu loncatan untuk mereka mendapatkan keuntungan dan sedikit habuan dunia. Bukan sedikit ya, sebenarnya banyak juga yang kita dapat detect penyelewengan ni berlaku di pusat-pusat tahfiz ke anak yatim dan seumpamanya. Mereka ini manipulasi kedudukan anak yatim itu untuk mendapat habuan dunia. Jadi ini banyak berlaku dan kita harus berhati-hati. Dan istilah yatim ini ramai orang tersilap pandang dia ataupun tersilap guna. Ada orang kata yatim piatu adalah orang yang mati mak dan bapa. Sebenarnya silap ya. Kita ada istilah-istilah yang tepat untuk menggambarkan kematian bapa ataupun ibu. Al-yatim ini maksudnya anak yang kematian bapa. Kedudukan yatim adalah anak yang hanya kematian bapanya. Sebab apa? Sebab bapa ni secara agamanya memandang bahawasanya bapa ini adalah tunjang kehidupan keluarga. Maka dia adalah orang yang mencari rezeki dan sebagainya. Maka bila hilang figure bapa ini hilang, mati, tak ada, maka itu dianggap sebagai yatim. Tetapi anak yang kematian kedua-dua ibu bapanya kita sebut sebagai al-latim. Al-latim, okey. Lam ta ya mim, al-latim. Ini anak yang kematian kedua-dua ibu bapa dia, bukan yatim piatu. Al-aji, ini anak yang kematian ibunya sahaja. Okey, ini istilah. Kita betulkan yang kita biasakan yang betul, kita betulkan yang biasa yang kita faham sebelum ini. Okey, yatim hanya mati bapa, latim mati kedua-dua, al-aji mati mak sahaja. Okey. Dan kita terus kepada ayat yang ketiga. Ini description yang Allah Ta'ala bagi kepada orang yang mendustakan agama. Terus, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Kamu tak nampak ke? Kamu tahu tak orang yang mendustakan agama? Nombor satu karakter dia adalah orang yang tidak menyantuni, tidak mempedulikan kebajikan anak yatim. Itu nombor satu. Nombor dua, karakteristik ini, sebab apa? Sebab ini adalah masyarakat yang dibincangkan. Objek yang kita bincangkan ini adalah objek kemasyarakatan. Perkara yang berkaitan dengan masyarakat sekeliling. Allah Subhanahu Wa Taala kata, sifat yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan dia tidak mempedulikan ataupun tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Okey, baik. Perkara yang harus kita berikan perhatian dekat sini adalah kita kalau kita tengok perangai para nabi dan para rasul. Saya ingat Nabi Allah Yusuf ke Nabi Musa, tak ingatlah, lebih kurang begitulah ceritanya. Dia tidak akan makan kecuali akan ada bersamanya orang miskin. Dan kita ni hari-hari susah kita nak ajak orang miskin makan. Kadang-kadang orang miskin minta makan pun kita susah nak bagi. Tetapi perkara yang harus mungkin saya nak ajak sahabat-sahabat sekalian untuk kita fikirkan. Sebab itulah kita antara dia bukannya ilah, dia bukannya sebab kepada kewajipan hukum, tetapi dia adalah hikmah sampingan yang lahir daripada kewajipan itu. Sebab itu kewajipan zakat kita anjurkan juga, terutama zakat pendapatan, untuk kita bayar secara bulanan. Sebab apa? Sebab sekurang-kurangnya dengan kita bayar zakat secara bulanan tu, itu menunjukkan keprihatinan kita kepada orang kepada orang miskin. Sebab salah satu asnaf utama di dalam zakat adalah miskin. Dan fakir dan miskin ni adalah dua asnaf yang paling besar yang Allah Ta'ala raikan dalam zakat. Ini dipanggil al-asnaf al-awaliyah.
asnaf yang apa nama tu, yang utama, yang prioriti untuk kita utamakan. Ada setengah-setengah ulama mengatakan miskin lebih teruk daripada fakir. Ada setengah-setengah kata fakir lebih teruk pada miskin. Ada yang kata sama kedudukan. Cuma mengikut apa yang diamalkan dalam amalan kita sekarang, fakir adalah golongan yang tidak mempunyai ataupun mempunyai kurang daripada 50% daripada apa yang dia perlukan dalam hidup, keperluan asas dia. Dia pendapatan dia ke ataupun perolehan dalam hidup dia ke kurang 50% daripada apa yang dia perlukan. Dia perlukan 100%, tapi dia ada hanya bawah 50%. Ini orang fakir. Orang miskin pula between 50% to 100%. Ini orang miskin. Dalam apa nama, dia nak 100%, dia hanya ada mungkin 60% ataupun 70%. Ini kita sebut miskin. Baik. Nabi SAW bersabda, qala mali, dia kata hartaku. Dia menyebut tentang harta. Harta ni ada apa? Harta ni kata Nabi SAW dalam istilahnya, apa yang dia gunakan, ataupun apa yang dia makan. Dia bukan makan ni, silap ni. Apa yang dia makan lalu habis. Ma'akala fa'abla. Dia makan, kata habis harta tu. Harta tu macam tu lah. Benda yang dia makan, kemudian habis. Yang dia guna, kemudiannya usang, kemudiannya jadi buruk. Yang ketiga adalah harta yang diberikan kepada orang lain. Dan itulah yang akan menjadi dia punya bahagian dan kumpulan dia dekat akhirat kelak. Okay. Selain itu, harta selain daripada itu akan habis dan diberi kepada orang-orang yang kita tinggalkan. Yakni selepas kita mati dia jadi pusaka. Hadis riwayat Muslim nombor 2959. Sebab tu kalau kita tengok dalam kuadran yang saya kongsikan ni, saya ambil daripada istifadah daripada Dr. Irfan Shauki Beg yang menulis ataupun menyenaraikan kuadran kemiskinan ini. Kita ada material poverty, kita ada welfare situation, kita ada absolute poverty, dan kita ada spiritual poverty. Okey, ada 4 kuadran ni. Tuan-tuan boleh tengok surah-surah yang terkait dengan menceritakan tentang poverty tersebut, kedudukan kemiskinan tersebut. Material poverty, Allah Ta'ala sebut, وَلَنَا بُلْوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami pasti akan uji daripada ketakutan dan kelaparan serta kekurangan daripada harta, benda dan juga anfus, daripada jiwa, dan juga as-samarat, pembendarahan hidup. Okay, jadi ini adalah Allah membicarakan tentang material poverty. Kemudian kuadran yang itu kuadran kedua. Kuadran pertama dari sudut welfare, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah kata dalam surah An-Nahl, siapa yang buat amal saleh daripada lelaki dan perempuan dan dia beriman, benar-benar beriman kepada Allah, kami akan hidupkannya dengan kehidupan yang baik dan kami akan balas mereka dengan ganjaran mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Ini kuadran pertama. Kuadran kedua tadi kita dah sebut. Kuadran ketiga, spiritual poverty. Kita berbicara tentang kemiskinan dari sudut spiritual. Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Spiritual poverty ni dia rentetan daripada dilimpahi harta yang banyak, kemudian dia lupa kepada Allah. Dalam ayat tu, falamma nasu ma dzukiru bihi, tatkala mereka melupakan apa yang telah mereka diperingatkan dengannya, lalu kami buka semua pintu-pintu kemewahan. Dan apabila mereka bergembira dengan semuanya itu, akhadnahum, tengah bergembira, dalam keadaan bergembira tapi tak bersyukur, tapi tak menunaikan maksud kesyukuran kepada Allah, tak beramal saleh, orang yang berada dalam istidraj, kami ambil mereka, maknanya kami matikan mereka, nyawa mereka itu kami ambil dalam keadaan mereka sedang berada dalam keadaan yang teruk itu, dalam kondisi yang teruk. Yang keempat, absolute poverty. Absolute poverty ni kemiskinan yang total, kita panggil. Apa dia? Wa man a'rada an dzikri, dalam surah Taha ayat 44. Ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling daripada mengingatiku, kata Allah Subhanahu wa taala, daripada mengikut panduanku dan syariatku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, sesungguhnya baginya hidup yang amat buruk dekat dunia ini.
hidup yang sesat, hidup yang jauh daripada kebenaran, hidup yang jauh daripada rahmat Allah. Wa nahsyuruhu, dan kami akan himpunkan dia pada hari kiamat di kalangan orang-orang yang buta, yakni orang-orang yang tidak melihat kebesaran dan juga kurniaan Allah yang diberikan. Baik, ini kategori yang kedua daripada orang yang mendustakan agama. Baik, kita nak pergi kepada kategori yang ketiga, iaitu fawailul lil musallin, maka celaka bagi orang yang salat. Kategori yang ketiga ini saya himpunkan ayat yang keempat dan kelima sekali. Kecelakaanlah bagi orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, iaitu bagi mereka yang lalai daripada salatnya. Dijelaskan dalam ayat yang kelima. Kenapa pula celaka bagi orang yang salat? Kalau kita berhenti dekat sini sahaja, maka tidak ada penjelasan, maka ia akan memberikan satu orang kata apa, satu kefahaman yang salah kepada kita. Kenapa pula orang yang solat, dah lah dia solat, dia buat ketaatan kepada Allah, tetapi dia menimpa ataupun ditimpa oleh kecelakaan, ditimpa pula oleh sesuatu keburukan ataupun mendapat bukan mendapat pahala, bahkan mendapat keburukan, iaitu mereka. Ini dijelaskan. Maknanya kat sini menerangkan siapakah orang yang solat tetapi celaka. Siapa dia? Alladzina hum an salatihim sahun. Iaitu orang yang lalai daripada solatnya. Lalai daripada solatnya. Allah Ta'ala guna perkataan an. Orang ahli bahasa bincang. Kenapa Allah guna perkataan an? An ni nak menunjukkan sesuatu yang bersifat luaran solat. Sebab kalau Allah Ta'ala sebut alladzina hum ala salatihim sahun, Allah guna perkataan ala ataupun huruf jar ala ni, Allah guna huruf jar an. Kalau Allah guna huruf jar ala, kata para ulama, maksudnya siapa-siapa yang solat tetapi tidak khusyuk, tidak khusyuk dalam solatnya, dia termasuk dalam galangan orang yang lalai dan dicelakakan. Baik, walaupun dalam perbahasan para ulama ada perbincangan tersebut, tetapi an ni, penggunaan perkataan an ni menunjukkan bahawasanya Allah faham kita tidak mampu sebenarnya umat untuk, maksudnya kalau dia khusyuk sekejap, lepas tu dia tak khusyuk sekejap pun dah masuk. Maksudnya maknanya tak ada langsung kefahaman khusyuk tu kepada diri dia. Okey, kita tengok apa kata-kata para ulama dalam para sahabat dan juga para ulama dalam menafsirkan siapakah orang yang dianggap sebagai celaka dalam solat, iaitu orang yang sahun. Siapakah orang yang sahun? Iaitu yang lalai. Kata Ibnu Abbas, itu adalah solat jenis orang munafik dan mereka tidak mengerjakannya sama sekali ataupun yang melakukannya pada waktu yang keluar daripada ketetapan syarak. Ini takrifan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dalam kefahaman Atha bin Dinar, Atha bin Dinar dan juga Imam Ghazali, yang saya pernah jumpa perbahasan ini dalam tafsir Ibnu Kathir. Dia mengkategorikan sahun ini yang pertama sekali tidak menunaikan pada awal waktu, tanpa sebab-sebab ataupun tanpa alasan yang munasabah, maknanya sengaja menangguhkan solat. Okey, yang kedua menangguhkan solat atau tidak memenuhi rukun-rukun kesempurnaan solat. Dia solat tapi dia cincai-bancai. Begitu juga jika solat dalam keadaan tidak khusyuk. Kata Al-Imam Al-Ghazali, kalau kita solat dan di depan kita itu ada dinding ataupun ada meja, maka kita sebenarnya kalau tak khusyuk tu, kita sebenarnya bukan sembah Allah tapi kita sembah dinding ataupun sembah meja. Itu kata-kata ataupun pandangan daripada Al-Imam Al-Ghazali yang cukup memberikan kesan sepatutnya kepada kita. Dan khusyuk ini bukanlah maksudnya kita melupakan, itu tahap tertinggi dalam khusyuk lah, kita lupa semua benda, kita hanya ingat Allah Ta'ala. Tetapi yang disebutkan oleh pengarang-pengarang kitab Al-Fiqhul Manhaji, antara proses khusyuk adalah tatkala kita solat, kita memikirkan tentang solat itu. Bila kita takbir, kita tahu rukun takbirnya, kita tahu intipati takbirnya, apa yang perlu ada dalam takbir. Bila kita baca Fatihah, kita hayati maknanya. Bila kita rukuk, kita hayati rukunnya, kita teringat kepada hadis Nabi, kita teringat apa nak baca. Itu adalah part of khusyuk. Okey, kalau kita rasa susah untuk khusyuk ni, maknanya kita menekuni solat kita itu adalah sesuatu yang mudah untuk kita praktikal untuk kita buat, untuk kita menjaga kekhusyukan dalam solat. Nabi SAW pernah bersabda, tilka salatul munafiq
3 kali Nabi ulang, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq. Yajlisu yarqubu syamsa hatta idza kanat baina qarnay syaitan qama fa naqara arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Dia itu adalah solat munafik, itu solat munafik, itu solat munafik kata Nabi SAW. Dia duduk mengikut gerak matahari. Maknanya dia tunggu matahari tu. Ini dah terbenam ke belum? Terbenam ke belum? Bila mana matahari itu berada di antara dua tanduk syaitan, yakni dah nak tenggelam. Kalau istilah kita pada hari ini, antara pukul 7, 7.30, itu matahari istilahnya berada antara dua tanduk syaitan. Maka dia bangun untuk salat dan mematuk salat. Nabi kata naqara. Naqara tu seolah-olah dia patuk. Dia bukan sembahyang pun, dia patuk. Macam ayam patuk tadi. Patuk gitu. Sebab salat laju sebanyak 4 rakaat. 4 rakaat dia mematuk 4 tu maksudnya mematuk 4 rakaat. Okay? Tanpa menyebut Allah di dalamnya melainkan hanya sedikit. Dia tak mengingati Allah Ta'ala pun sebenarnya. Dia hanya nak melepaskan batuk di tangga sahaja. Baik. Alladzina hum yura'un. Oh sorry, tak tertukar maksudnya. Iaitulah orang-orang yang riak. Begitu juga tadi tu orang yang lalai dalam solat. Yang kedua ni orang yang riak dalam melakukan amal ibadat dia. Dalam melakukan amal ibadatnya. Orang yang riak ketika mana dia ni. Dan riak ni adalah satu sifat orang munafik. Kata At-Tabrani meriwayatkan sebuah hadis yang berbunyi, inna fi jahannama lawadiyan tasta'idhu jahannamu min dhalikal wadi fi kulli yawmin 400 marrah wa idda dhalikal wadiya lil mura'ina min ummati Muhammad li hamili kitabillah wa lil musaddiqi fi ghairi zatillah wa lil haji ila baitillah wa lil khariji fi sabilillah. Okay, siapa dia orang yang riak ni? Kondisi-kondisi orang yang riak ni adalah, kata Imam Tabari, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya dalam neraka Jahannam terdapat sebuah lembah. Yang lembah ini setiap hari beristi'adah, minta perlindungan daripada Allah dari keganasan orang-orang yang riak sebanyak 400 kali. Dia minta, ya na'uzubillah, wadi yang dalam neraka tu isti'azah kepada Allah daripada orang yang riak. Sehari 400 kali dia minta. Lembah itu disediakan bagi orang-orang yang riak dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Mereka menghafal kitabullah. Mereka bawa kitab Allah. Ini orang yang suka tunggang agama, riak. Dan suka bersedekah tapi bukan kerana Allah Ta'ala. Dan juga orang yang pergi haji tapi bukan ikhlas kerana Allah. Dan orang yang keluar berjihad tapi bukan kerana Allah. Ini kategori-kategori ini semua kategori berat-berat belakang ni. Maksudnya amalan-amalan yang major dalam agama. Sebab apa tak masuk puasa? Puasa tu sebab kita dah bincang, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani kata puasa ni susah sikit nak riak. Tapi kalau benda-benda lain sangat mudah terdedah kepada riak lah. Okay? Seseorang tu boleh riak dalam amalan dia. Okay, kata Al-Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis daripada Nabi SAW, man samma'an nasa bi'amalihi samma'allahu bihi sami'a khalqihi wa haqqarahu wa sagharahu. Imam Ahmad cerita Al-A'mash daripada Amr ibn Murrah, bahawasanya ketika kami sedang duduk di rumah majlis Abu Ubaidah, di majlis jemputan Abu Ubaidah, lalu berbincang tentang riak, maka Abu Yazid yang dikenali di kalangan mereka bagi tahu, dia kata bahawasanya dia pernah mendengar Abdullah bin Amr mengatakan Nabi SAW bersabda, barang siapa yang riak, suka tunjuk amalan dia kepada orang lain dengan perbuatannya, maka Allah akan mempamerkan perbuatannya di hadapan makhluknya. Maksudnya benda tu dia pamer kat orang, Allah Ta'ala sampaikan benda yang dia riak tu kepada semua makhluk yang lain yang mungkin tak faham tak faham dengan cara manusia menunjukkan, tetapi Allah sampaikan pengetahuan itu kepada makhluk-makhluk, kepada kucing, kepada anjing, kepada semua binatang, kepada semua makhluk pokok dan sebagainya. Dan waktu itu bila sampai je kepada pendengaran dan pengetahuan mereka, wa haqqarahu wa sagharahu, orang ni akan direndahkan dan dihinakan di sisi makhluk-makhluk Allah yang lain. Malu kita, bukan manusia je. Kita duk ingat best lah tunjuk kat orang kan. Ini hari ni bahana ni berada dalam media sosial. Suka menunjukkan, walaupun mungkin kita kata dia tu ikhlas, tapi menunjukkan sesuatu ni dia kena ada ni. Okey, siapa yang boleh tunjuk? Yang boleh tunjuk amalan.
Contoh orang kaya dia kena tunjuk amalan dia. Sebab apa? Sebab untuk mengelakkan daripada orang kata dia ni orang kaya, dia ni tak buat apa-apa. Itu antara orang yang boleh tunjuk. Dia nak tunjuk, dia tak tunjuk, itu terpulang kat dia. Tapi dia dibenarkan untuk menunjukkan amalan dia di khalayak ramai. Sebab apa? Sebab nak mengelak daripada orang kata orang kaya ni tak buat apa. Ataupun syarikat-syarikat besar bila buat, orang nak mendapatkan kepercayaan dan sebagainya. Nombor satu. Nombor dua, orang kaya tu boleh tunjuk. Nombor dua, siapa yang boleh tunjuk amalan dia, iaitu ialah orang yang buat kebajikan daripada autoriti lah. Contohnya siapa-siapa yang daripada pihak yang berautoriti, dia buat kebajikan, dia tunjuk kebajikan tersebut. Okey, benda tu tidak termasuk dalam kategori riak dan mereka dibenarkan buat macam tu. Tetapi kena tengok juga, kalau mana-mana kita nak buat, nak tunjuk kan, dengan niat untuk kita mengajak orang lain tak apa, tapi bukanlah perkara itu dilakukan dengan kadar yang bersangatan ataupun banyak kali. Ini selang sejam tunjuk kebaikan diri sendiri ni, itu boleh dianggap sebagai riak lah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Waktu tu Abu Hurairah, benda yang berlaku kat Abu Hurairah, dia masuk, dia solat, kemudian ada orang lain datang masuk dalam masjid, tengok dia solat, lalu orang tu ikut dia solat. Maka Abu Hurairah kata kepada Nabi SAW, apakah aku riak pada ketika itu? Nabi kata, tak, walaka ajran, ajrul alaniyati wa ajrul sirri wa ajrul alaniyati. Engkau dapat dua pahala. Pahala engkau menyembunyikan amalan kau pada waktu pertama engkau masuk masjid, yang kau solat seorang-seorang tu kau sembunyi-sembunyi, kau tak nak orang tahu. Kemudian ada orang datang tengok, dan bukan itu intention kau untuk menunjukkan kepada orang, tapi kebetulan orang datang tengok dan orang ikut amalan kamu tu. Itu adalah pahala engkau melakukan secara terang-terangan apabila dilihat manusia. Jadi ada thin line between riak dengan tidak riak. Okey, wa yamna'un al-ma'un, dan terakhir sekali Allah Taala sebut orang yang mendustakan agama pada benda yang paling remeh dalam kehidupan, iaitu juga mereka itu enggan menolong dengan barangan-barangan yang berguna. Apa maksud mereka menghalang daripada tolong dengan barangan berguna ataupun dengan pertolongan yang berguna? Apa maksud al-ma'un? Kategori al-ma'un ni ada perbincangan, dan semuanya maksud itu adalah betul. Ali radhiyallahu taala anhu, Al-Hasan Basri, Zaid bin Aslam kata al-ma'un adalah zakat, dan orang munafik menyembunyikan zakat daripada ditunaikan. Okey, hati-hati dalam bab ni supaya kita tidak menjadi orang munafik. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala kata barangan yang boleh dipinjamkan dan dipulangkan kembali seperti kapak dan periuk belanga. Ini contoh dia bagi. Ibnu Abbas kata household item lah, peralatan rumah tangga. Ikrimah kata yang tertinggi dia ada level, paling tinggi zakat, paling rendah bagi household item, timba, jarum, ayak, tepung, semua-semualah. Orang nak pinjam senduk, orang nak pinjam mangkuk, orang tahu kita asyik bawa masuk korel, asyik bawa masuk pinggan mangkuk dalam rumah, tapi kenduri tak buat-buat. Jiran nak buat kenduri, pinggan mangkuk tak cukup, jiran pun pinjam. Kita kata tak boleh ni, saya beli ni untuk display. Jadi menghalang daripada tu disebut wa yamna'un al-ma'un. Muhammad Ibnu Ka'ab kata hal kebajikan atau sesuatu yang ma'ruf, apa-apa saja yang ma'ruf yang kita boleh buat tetapi kita halang diri kita daripada buat benda tu, maka ia termasuk dalam kategori al-ma'un. Kullu ma'rufin sadaqah, setiap benda ma'ruf adalah sedekah, kata Nabi SAW. Maka janganlah diabaikan untuk kita memberikan sesuatu yang ma'ruf walaupun kecil nilainya, kerana di sisi Allah ia adalah besar. Jangan dipandang kepada apa yang diberi, tetapi pandanglah kepada siapa yang kita tunaikan amalan itu kerananya, iaitu Allah. Allah Maha Besar. Wallahu ta'ala alam. Sekadar itu untuk perkongsian pada pagi ini. Moga-moga ada manfaat dan juga kebaikan yang boleh kita ambil daripada perbincangan. Semoga Allah SWT merahmati dan memberkati kita semua. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam ajma'in. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Husni atas kupasan surah Al-Ma'un sebentar tadi. Sangat padat, sangat syarat sebenarnya kandungannya. Jadi kita buka kepada hadirin untuk bertanyakan soalan kepada Ustaz Ahmad Husni. Dipersilakan. Tak ada
Dia tu, dia Cikgu Hasimah dia penyoal tetap. Tak. Assalamualaikum Ustaz. Ya, ya cikgu. Apa ada nak bertanya yang tu, biar yang tanya dulu. Saya ikut Cik Irfan ni. Ada ke nak bertanya? Cikgu dulu, cikgu. Kita Okey. Afdal. Okey. Tadi ada Ustaz disebut berkaitan dengan apa tu, pengurusan anak yatim. Dan satu lagi saya cikgu terfikir berkaitan dengan pengurusan duit-duit orang bersedekah. Betul. Jadi yang tu pun mungkin dia gunakan duit-duit tu yang dia dapat tu untuk pengurusan. Jadi macam mana dudukkan di situ Ustaz? Saya kadang-kadang terfikir bila saya nak, bukanlah kata dia menyekat untuk bersedekah, tapi betul ke yang kita dapat WhatsApp apa tu kan? Betul. Macam-macam datang dalam WhatsApp kita. Saya pun berkira nak hantar betul ke tak betul kan? Lepas tu dia digunakan pengurusan tu, macam mana duit tu tersebut? Okey. Itu soalan saya Ustaz. Sebenarnya isu pengurusan harta-harta kebajikan ini bukan perkara yang baru cikgu. Kalau kita tengok bukan perkara yang baru. Ia telah berlangsung daripada zaman manusia dilahirkan dan juga sepanjang sejarah kemanusiaan. Kalau kita perhatikan, saya nak bawa satu cerita lah. Salman Al-Farisi. Bila dia nak masuk Islam, cerita dia panjang. Dia punya kisah dia nak masuk Islam ni panjang. Saya ambil first part daripada kisah dia waktu dia nak berhijrah daripada Parsi tu. Dia bertanya kepada pendeta-pendeta di kawasan dia dengan siapa dia nak belajar. Lalu pendeta di sana memberitahu bahawa engkau pergi ke Syam, di sana ada seorang pendeta Nasrani yang sangat alim, yang sangat tinggi ilmunya, yang paling tinggi pada ketika itu. Pergi belajar dengan dia. Dan Salman Al-Farisi ni pergi belajar. Dan dia duduk dengan orang alim ni sampai orang alim ni mati. Maksudnya bukan dia pergi sekejap-sekejap, dia pergi lama lah, duduk tu lama. Cuma remark daripada Salman Al-Farisi ni, dia kata apa? Dia kata, aku duduk dengan orang alim ni, aku tahu dia ni orang yang alim, ilmunya sangat banyak, tetapi ada satu sikapnya yang aku tidak selesa, iaitu dia suka mengutip duit untuk dikatakan diberikan kepada fakir miskin, tetapi duit itu tidak sampai. Maksudnya dia guna untuk diri dia sendiri. Ini pendeta ni, ini maksudnya kira panggil syekh lah, orang alim lah kan kita panggil. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, ya allazina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nas bil batil. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wahai manusia, wahai orang beriman, ketahuilah bahawasanya ramai daripada kalangan pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar dan juga para rahib. Kalau disebut dalam para rahib dalam istilah Al-Quran ni, iaitu orang-orang soleh, orang-orang alim, orang-orang yang berwajah kan kebajikan, orang yang muka baik, nampak soleh, apa semua ni, mereka inilah paling banyak makan harta manusia secara batil, kata Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab dua institusi pemimpin dan institusi agama adalah institusi yang paling besar dalam sejarah umat manusia. Dia adalah mendominasi masyarakat dalam dunia ni. Dan kalau kita tengok apa yang berlaku di negara barat sekalipun, apabila orang gereja membantu pemerintah dalam mengutip cukai, kita tengok dalam sejarah British, sejarah sejarah gelap yang berlaku di United Kingdom dan sebagainya, berlaku di kalangan raja-raja British dan seumpamanya. Mereka ini menggunakan dua golongan ini rosak. Bila dua golongan ini rosak, masyarakat akan rosak. Jadi betul cikgu cakap, ramai di kalangan mereka yang hari ni NGO-nya bercambah, orang ni buat kutipan dan sebagainya. Kalau Al-Nadi buat kutipan, insyaAllah lah kita percaya, takkan Tok Red nak menipu kot kan. Bak kata P. Ramlee dalam cerita tu, takkan Pak Lebay nak menipu kan. Padahal dia dah balik lah. Dia suruh kawan tu semua ambil, dia pun dah balik awal. Dah lah orang Perak pula tu, buat malu orang Perak je kan. Jadi maksudnya inilah
P. Ramlee tu sebenarnya buat benda tu, satira komedi tu adalah untuk kritik sosial sebenarnya. Dia nak kritik inilah yang berlaku di kalangan masyarakat. Orang yang bertopeng dan berwajahkan agama, menjadikan agama itu sebagai subjek untuk dia nak mendatangkan, mengutip ni, sebab dibenarkan ya cikgu, kalau kita tengok dalam apa yang dibenarkan untuk diambil daripada kutipan tersebut, daripada kutipan hasil kebajikan dan seumpamanya, dibenarkan untuk NGO itu mengambil sepaling tinggi sepatutnya 30%. Tapi ini adalah bukan alasan untuk mereka kutip dan ambil. Sebab tu ramai orang yang buat. Sebab apa? Ini dianggap sebagai fast money, duit yang cepat. Dan mereka ini tidak perlu diaudit pula tu. Yang tu yang syoknya. Dia orang tak perlu diaudit, tak perlu bentang pula dia punya accounts kepada ROS. Mereka tak perlu daftar, dia pun tak perlu daftar SSM dan seumpamanya. Mereka tak perlu daftar dengan ROS. Mereka hanya orang kebajikan yang buat atas nama kebajikan dan buat benda tu. Jadi kita tak tahu dan mereka pun tak jelaskan accountability mereka daripada sudut perbelanjaan dan seumpamanya. Dan inilah yang berlaku bukan akhir zaman ni, sepanjang zaman berlaku. Jadi kita sepatutnya berhati-hati dalam hal ni. Jangan mudah-mudah untuk percaya. Kalau boleh sebelum kita nak bagi, kita selidiki terlebih dahulu. Dan benda ni paling banyak. Selalunya yang kena kecam, yang kena audit lah. Pusat zakat kan. Benda-benda yang authority ni yang kena kecam. Padahal kita yang kena audit. Kena table kat semua audit. Ada audit finding je, kutuk habis. Sedangkan mungkin finding tu betul lah, kesilapan manusia dan sebagainya. Kita tak nafikan kita sempurna. Kita tak nafikan kesilapan dan probability untuk melakukan kesilapan itu sudah tentu sebab manusia memang akan silap. Tetapi kita tak pernah peduli sebenarnya. Kita pejam mata kepada pihak-pihak yang langsung dah lah report tak bagi kan. Dah lah report pun tak bagi, dah lah tak kena audit. Lepas tu kita pejam mata. Kita kata dia orang tu lebih baik. Sebab apa? Sebab konon-kononnya mereka melakukan itu dan ini. Jadi betul lah kerisauan cikgu tu. Patutnya memang kita selidiki terlebih dahulu dan mereka ini juga termasuklah daripada galangan orang-orang yang kalau dalam spesifik hadis ini, dalam spesifik ayat ini bukan saja anak yatim tapi boleh diperluaskan maksudnya kepada mereka yang menggunakan agama sebagai habuan untuk mendapatkan sedikit bahagian kehidupan dan juga menipu atas nama agama lah. Wallahualam. Okey. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Husni. Al-Hajju. Ya, Al-Hajju. Alhamdulillah, terima kasih perkongsian ilmu dan juga jawapan tadi pada Cikgu Hashimah tadi. Soalan Nana yang pertama tentang puasa 9 dan 10 Muharram ni. Kalau ikut hadis Nabi tu memanglah maknanya yang afdal tu 9 dan 10. Tapi kalau ada yang nak buat 10 dan 11. Yang penting dia berbeza untuk tidak menyamai golongan Yahudi lah. Tu soalan pertama. Soalan yang kedua, baru-baru ni ada isu juga bila yang kita faham ada seorang yang bukan Islam. Dia buat collection untuk pengurusan jenazah orang Islam. Jadi ini dah jadi isu agak panas sebab di kalangan orang kita macam dah mula pertikai lah kerana atas nama nak kutip pengurusan jenazah orang Islam. Jadi wallahualam sumbangan tu macam dipertikai lah ke mana perginya. Jadi mungkin ada komen daripada Ustaz Husni. Silakan. Okey. Yang pertama sekali kita kena tengok basic daripada hadis Nabi SAW tu. Puasa Ashura bila mana Nabi berbicara dengan orang-orang yang ialah orang-orang kat Madinah yang puasa Ashura tu. Nabi kata nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Minhum. Kita lebih berhak untuk mengikuti Nabi Musa daripada mereka. Asasnya memang betul khaliful Yahud. Nabi kata sentiasalah bersalahan daripada melakukan ibadat yang serupa dengan orang Yahudi. Tetapi kalau kita tengok pada asasnya puasa hari 10 sahaja pun kita sebenarnya berdasarkan kepada hadis Nabi yang kata kita lebih berhak tu, itu pun dah memadai sebenarnya. Tapi siapa yang nak buat 9 atau 10? Okay. Sebab apa? Sebab bukan saya tak bagi buat 10-11. 10-11 pun okey, tak salah. Tapi apabila ada satu evidence datang daripada Nabi SAW, Nabi kata buat 9 dan 10. Okey. Benda yang ada evidence ataupun ada dalil
dengan benda yang disenyapkan dalil daripadanya ataupun yang boleh dikiaskan. So apabila ada dalil, benda yang dah ada nas, lebih aula untuk kita ikut yang nas tu. So siapa-siapa nak puasa, puasalah 9-10. Tapi untuk dia nak puasa 10-11, tak salah. Taklah saya kata salah. Tapi keutamaannya apabila untuk mengikut sesuatu yang dianjurkan daripada Nabi adalah daripada apa yang datang daripada nas-nas yang sahih. Jadi itu adalah perkara yang harus kita fikirkan. Ada orang kata kalau nak puasa 10 saja pun boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Lebih-lebih lagi hari ni hari Isnin. Esok yang hari 10 ni kebetulan hari Isnin. So kalau orang nak puasa hari Isnin tu saja, dia nak puasa hari Isnin kebetulan 10, jadi dia boleh je puasa hari Isnin tu saja. Dan puasanya itu sudah tentu tidak menyamai dengan apa yang disebutkan oleh ahli kitab. Jadi yang 9 dan 10 ini dipanggil taba'an, benda yang mengikuti bukan kefarduan, pensyariatan hari ke-10. Sebab tu ada orang tanya juga, hari ni macam mana ni kenduri, orang jemput kenduri besok nak puasa, hari ni nak puasa sekali. Saya kata pergi kenduri makan. Kalau pergi kenduri tak makan pun tak apa, boleh cakap je saya hari ni puasa tapi saya datang kenduri. Tapi kena pastikan orang yang datang bersama kita tu makanlah juga, ya. Dan orang kenduri kalau faham-faham, dia bungkuskanlah. Okey, ataupun kita masuk dalam, kita pergi salam dengan tuan rumah, kita masuk dalam, kita tak makan pun tak apa, pergilah, hadirilah dan kita masuk dalam pusing-pusing tengok-tengok laut betul balik. Boleh juga kan. Boleh juga nak buat macam mana pun boleh, tak ada masalah. Dan nak buka puasa ataupun tak berpuasa hari ni pun tak apa. Nak puasa hari 10 sahaja pun bagi saya, pada pandangan saya, tidak menjadi kesalahan. Dan kebetulan besok adalah hari Isnin. Jadi dia banyak variables dia lah, banyak pun boleh ubah dia dalam amalan yang berkaitan dengan benda ni lah. Jadi pemboleh ubah yang paling dasar sekali adalah, ataupun kita panggil kaedah asasnya adalah kita puasa hari 10 dan hari 9 berdasarkan kepada hadis yang warid daripada Nabi. Nak puasa 10-11 tidak salah, tetapi dia bukanlah sesuatu pilihan yang utama. Pilihan utama dia adalah 9 dan 10. Okey. Itu yang pertama lah, soalan pertama. Soalan kedua, orang bukan Islam buat satu benda yang berkaitan dengan orang Islam. Okey. Dalam hal ni saya mungkin mempunyai pandangan yang agak berbeza. Bila kita buat sesuatu yang menjadi hak eksklusif satu-satu agama, ini sebenarnya walaupun niatnya tu baik, niat tu baik, tapi dia kena lihat dari sudut sensitivity dan juga perkara yang berkaitan dengan pengurusan ataupun perkara yang berkaitan dengan hak eksklusif orang Islam. Untuk menguruskan jenazah, ya memang betul lah, mungkin yang uruskan jenazah tu orang Islam, dia nak kutip dana dan sebagainya. Dari sudut dia panggil dari sudut logik, dari sudut logik tak ada masalah. Logik tak siapa nak tolong lah kan, logik. Tapi apabila ia berkaitan dengan sesuatu yang mungkin ada implikasi bila dia buat, kat sini logik kita kena gugurkan. Sebab apa? Sebab contoh, of course lah orang Islam bukan takat nak bantu agama lain dari sudut ke bumi, nak pergi hadir pengkebumian pun ulama khilaf kan. Ulama khilaf kata tak boleh ni. Ia melibatkan perkara yang dasar juga dalam agama. So bagi saya, sebenarnya kita boleh tanya tujuan, dan kalau orang tanya saya memang tak setujulah benda tu dibuat oleh orang bukan Islam. Pertama, dia memberikan implikasi orang Islam ni tak ada duit dah ke nak kebumikan orang. Dan dalam satu pandangan, zakat boleh diberikan dalam urusan pengkebumian. So banyak dah kita bantu beli van jenazah tu urusan pengkebumian lah tu kan. Van jenazah bukan murmur ya, 100,000 ke atas. Jadi kena faham konsep tu. Dan pihak yang berwajib perlulah memberi nasihat lah, sebab ini berkaitan dengan sensitiviti agama. Bagi saya, tak tahulah orang nak kata saya agak konservatif ataupun kolot, tapi itu saya rasa it is not appropriate lah maksudnya. Sebab masih lagi ada pihak yang menguruskan, ramai lagi sahabat-sahabat yang menguruskan. Dan yang sedihnya, orang yang betul-betul buat pengurusan jenazah ada yang ambil kesempatan, saya faham, macam sama juga macam Cikgu Hashimah sebut tadi, orang yang ambil kesempatan ada. Tetapi ada juga pihak yang
benar-benar buat, tapi mereka ni tak dapat sokongan. Sebab apa? Sebab ada orang yang menipu ni lah. Okay, jadi mereka yang benar-benar jujur dan sebagainya ni kadang-kadang dinafikan. Kalau begitu dari sudut agama kita, orang dalam agama kita, bila orang luar agama nak buat, ini satu benda yang agak memalukan. Pertama, meskipun niat dia baik, tapi tidak boleh, yalah, yang kat sini kita boleh pakai istilah al-ghayah la tubarrirul wasilah. Matlamat tidak menghalalkan cara. Betul matlamat dia baik, tapi tidak menyebabkan dia boleh buat. Kalau even yang dia nak buat sekalipun, kalau dia nak bagi lah, kalau dia nak bagi pun elok dalam keadaan yang tidak terbuka dan tersembunyi sahaja. Itu pun kalau dia betul-betul nak bagi jugalah. Tapi apa tujuannya untuk dia buat benda tu? Itu sesuatu yang harus dipersoalkan. Dan kalau dia kata nak buat baik sesama manusia pun boleh buat baik, tapi jangan melanggar perkara-perkara yang menjadi dasar dan juga tanggungjawab asas kepada orang Islam. Sebab itu kira dah memang tanggungjawab dasar lah tu, ya. Sesuatu yang hak seorang Muslim kepada seorang Muslim yang lain apabila dia berkaitan dengan rights. Kalau human rights kita perjuangkan, kenapa religious rights kita tak boleh nak pertahankan? Ini argument ataupun saya punya pandangan lah. Wallahualam. Terima kasih Ustaz Husni. Alhamdulillah. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Husni atas jawapan juga pandangan yang diberikan. Terima kasih kepada Cikgu Hashimah dan Ustaz Izwan atas soalan diberikan. Saya kira tiada soalan lagi, ya. Dan ada sedikit selingan, iaitu Sekolah Menengah Agama Sultan Kajang, Semak Kajang, sekolah kesayangan kita, akan mengadakan ataupun telah diangkat sebagai penganjur Hari Kecemerlangan Sekolah Berasrama Penuh HKSBP, ataupun di dalamnya ada pertandingan bahas Piala Perdana Menteri dari 25 hingga 28 Ogos 2022. Sehubungan dengan itu, An-Nadi Smart K menyemput sekalian warga An-Nadi Smart K untuk membuka perniagaan food truck, kios makanan, kios jualan, dan siapa yang berminat boleh hubungi Puan Tuti Syuyanti, ya. Dan akan dikenakan sewaan, dan sewaan sepenuhnya akan diserahkan kepada pihak sekolah lah untuk sekolah Semak Kajang. Dan juga yang kedua, sesiapa yang berminat untuk menyertai grup WhatsApp An-Nadi Smart K, sila klik di link diberikan di chat box tersebut. Okey, itu saja dari kami. Kita jumpa pada Ustaz Ahmad Husni untuk menyampaikan doa penutup. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna bima yanfa'una warzuqna 'ilma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma 'afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum bersurai kita ambil gambar. Kalau siapa yang boleh membuka kamera dipersilakan. Bersama kita juga adalah yang di-Pertua PIBG Semak Kajang, saudara Nazif Imran bin Farid. Terima kasih abang join bersama, yang mana ada sejarah, iaitu ayahanda beliau juga adalah YDP PIBG pertama Semak Kajang. Alhamdulillah. Ustaz Bakru. Okey, yang lain tak buka kamera. Okey, setakat yang ada pun tak apa. 1, 2, 3. Ustaz Bakru ada selingan ke yang Piala Perdana Menteri tu, Ustaz? Ada sikit, bukan silap kata, dia tadi lebih kepada food truck tau. Ada yang berkemah ke? Ada apa Ustaz? Lebih kepada food truck. Dia sebab saya bahagian ni. Memang nak food truck saja, ya? Tu ada kalau kemah ada kemah ke? Ada, mereka bawa sendiri Ustaz. Mereka yang dah biasa ni memang mereka akan bawa sendiri. Tapi pastikan kebersihan. Kalau tak bersih, saya compound. Boleh. Jangan sign outing card je. Main outing card tak segala ni. Kita compound pada club bank mereka. Okey Ustaz, saya tutup dulu. Terima kasih juga pada An-Nadi 96 kerana berjasa dalam sukan kriket, kembali ke sekolah melatih anak-anak.
Yu'am Rizaili, Nazrun, siapa lagi saya tak sebut, Syahir dan juga Anadi yang lain-lain lah. Terima kasih juga. Jadi kita sudahi hari ini kuliah subuh bersama Ustaz Ahmad Husni, kupasan surah Al-Ma'un yang syarat, yang penuh dengan kandungan, yang membuka minda kita selama ini atas kandungannya. Kita tutup dan berjumpa lagi pada minggu hadapan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Cikgu, Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Anadi. Assalamualaikum. Terima kasih Abang Razman. Abang Razman, dia dah keluar dah. Main ni, pergi kriket. Join Yu'am. Nampak bangga, nampak riak Yu'am. Itu tadi tazkirah tadi dah kata jangan riak. Siapa nak tengok ni? Jim Naziam. Oh, Jim.